Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila anak kita bertanya kepada kita mengapa kita memberikan perhatian kepada Palestin dan selalu mengikuti isu semasa di Baitul Maqdis, apa kita nak jawab? Apa jawaban kita, sahabat? Ceritakan kepada anak kita, wahai anakku, sesungguhnya Palestin adalah tempatnya tinggal para nabi. Nabi kita Ibrahim alaihissalam hijrah ke Palestin. Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang turun pada kaumnya menuju bumi yang diberkati, yaitu bumi Palestin. Nabi Daud alaihissalam tinggal di Palestin dan membangun mihrabnya di sana. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga memerintah seluruh dunia dari Palestin. Kisahnya yang popular berkaitan semut yang berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggal kalian." Tempat yang disebut dengan Wadi An-Naml, iaitu lembah semut, terletak di Palestin dekat Atqalan. Di Palestin juga terdapat mihrab Zakaria alaihissalam, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam meminta kaumnya memasuki bumi Muqaddas. Beliau menamakan dengan Al-Muqaddas, iaitu suci dari syirik, dan dijadikan tempat tinggal para nabi. Banyak mujizat yang terjadi di dalamnya, di antaranya kelahiran Nabi Isa alaihissalam dari ibunya Maryam, seorang gadis tanpa suami, dan Allah mengangkatnya ketika Bani Israel sepakat untuk membunuhnya. Di Palestin juga Maryam menggoyang batang pohon kurma setelah kelahirannya dalam keadaan paling lemahnya wanita. Termasuk tanda-tanda akhir zaman di Palestin, Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih Syria dan akan membunuh Dajjal di gerbang Lod Palestin, serta banyak cerita lain yang pernah terjadi di Palestin. Di antaranya kisah Talut dan Jalut. Anak kita bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW dan hubungannya dengan Palestin? Maka jawablah dulu, kiblat pada awal diperintahkannya solat adalah menghadap ke Palestin. Dan ketika Nabi hijrah ke Madinah, malaikat Jibril turun dan baginda sedang solat. Jibril memerintahkan untuk mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah Al-Mukarramah, lalu masjid tempat baginda solat dinamakan Masjid Zulkiblatain atau dua kiblat. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra', baginda pergi ke Baitul Maqdis sebelum Mi'raj ke langit. Inilah terminal pertama baginda berhenti setelah berangkat dari Mekah sebelum menuju ke langit, dan baginda menjadi imam solat para nabi. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid mana yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi? Baginda menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Baginda menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Baginda menjawab, 40 tahun. Kemudian baginda bersabda, dimanapun solat menjumpaimu, maka solatlah. Dimanapun solat menjumpaimu, maka solatlah, dan bumi bagi kalian adalah masjid. Jadi maka solatlah dan bumi bagi kalian adalah masjid. Wahai anakku, apakah kamu tahu bahawa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meskipun sibuk dengan masalah kemurtadan orang-orang Arab di Jazirah Arab ketika itu, dengan menyediakan pasukan untuk memerangi mereka agar kembali kepada Islam yang benar, beliau tidak membatalkan pasukan yang diperintahkan Nabi untuk pergi ke Syam, meskipun memerlukan kekuatan untuk mengembalikan kestabilan Jazirah. Apakah kamu tahu masa keemasan penaklukan Islam di masa Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu? Beliau tidak pernah keluar dari Madinah untuk merayakan penaklukan pembukaan negeri kecuali Palestin. Beliau pergi ke sana sendiri dan membukanya dengan damai, solat di dalamnya, dan menerima kunci untuk menyelamatkan orang-orang Nasrani dari penindasan orang-orang Rom saat itu. Kemudian dibuka lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi di hari bersejarah tahun 583 Hijrah, hari Jumaat, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, tanggal yang sama dengan malam Mi'rajnya Nabi ke langit melalui Baitul Maqdis. Ini merupakan fakta yang ajaib, yang mana Allah memudahkan pengembalian Al-Quds kepada pemiliknya, sama seperti waktu Isra' dan Mi'raj. Anak kita bertanya lagi, kenapa dinamakan dengan Baitul Maqdis?
Maka jawablah, nama ini telah ada sebelum turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan, ia disebut Masjid Al-Aqsa dan dinamakan Baitul Maqdis kerana kesuciannya yang istimewa. Oleh kerana itu, tanah Palestin dan Syam adalah tanah ribat. Telah syahid di dalamnya 5,000 dari kalangan para sahabat mulia. Mereka bersemangat untuk membuka Baitul Maqdis dan membebaskannya dari para penindasan Rum. Para syuhada masih berguguran sampai hari ini. Inilah tanah para syuhada dan tanah ribat. Anak kita berkata lagi, jadi pentingnya Masjid Al-Aqsa dan bumi Syam seperti pentingnya Haramain, Mekah dan Madinah ke? Jadi pentingnya Masjid Al-Aqsa dan bumi Syam seperti pentingnya Haramain, Mekah dan Madinah? Jawab, ya anakku. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya dalam firman, demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman. At-Tin ayat 1 sehingga 3. Ibnu Abbas berkata, At-Tin adalah negeri Syam, Az-Zaitun negeri Palestin, Bukit Sinai adalah gunung di mana Allah berbicara kepada Musa alaihissalam di Mesir, dan Al-Balad Al-Amin adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh kami telah tetapkan dalam kitab-kitab setelah dicatat di Lauh Mahfuz bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Anak kita berkata, sekarang saya faham pentingnya Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana saya faham bahawa solat di dalamnya dilipat gandakan menjadi 5,000 kali ganda. Apakah ini benar? Jawab, iya nak. Ya nak, itu benar. Dan jangan kamu lupakan anak-anak Palestin dan penduduknya dari doamu. Semoga Allah memberkatimu nak. Semoga Allah sentiasa memberkati, merahmati dan melindungi saudara-saudara kita dari Palestin. Amin. Saudara sekalian, semoga bermanfaat perkongsian hari ini yang saya bacakan daripada salah sebuah tulisan yang sangat bermanfaat ya di media sosial. Semoga bermanfaat dan boleh di-share kepada seluruh umat Islam di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.